alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha mengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Perak, Saudara Abed yang berusaha YDP PAS kawasan Limbung Tebal, ahli jawatan kuasa PAS, tuan rumah yang dikasihi, kerana membenarkan kita guna premis beliau pada malam ini. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu atau tidak, saya seumur hidup saya Tanjung Berembang ni cukup susah untuk buat ceramah. Tak pernah ada lagi dalam sejarah, kerana kawasan ni biru gila Bali ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita boleh buat ceramah di Tanjung Berembang ni. Tahniah untuk tuan-tuan. Dan saya harap tuan-tuan, satu perkembangan terbaru, saya baru balik daripada Batu Berendam, Melaka semalam. Alhamdulillah, malam semalam kita ceramah 2,000 hingga 3,000 orang di kalangan anak-anak muda, penuh masjid. Dan masjid itu adalah masjid jawatan kuasa sampai pengurusi semua UMNO. Tapi yang hadir tu kebanyakan anak-anak muda yang nakkan kepada menyokong perjuangan Islam. Ini kembangan cukup hebat. Dan saya tengok saudara Abel kita ni, ya Allah, saya rasa malu dekat orang Melayu. Sebab apa? Dia lebih hebat daripada kita bagaimana kefahaman dia tentang Islam dan parti politik. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, mutakhir ini UMNO ni dalam keadaan gelabah nak jatuh dah. Aku lagi deras, hujan lagi deras. Tak tuan-tuan. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO ni mereka marah dekat saya yang tukarkan saya ke Pulau Ketam. Rupanya ada hikmah. Bila saya ditukar ke Pulau Ketam 24 jam, hikmah tak hikmah, bapa saudara saya yang kuat UMNO, alhamdulillah tuan-tuan, pusing juga 24 jam lah sokong Pakatan Rakyat. Pak menakan saya, mak menakan yang dulu wanita UMNO lah tukar tuan-tuan, wanita keadilan. Sebab apa? Hikmah daripada aku kena tukar. Bini kita lagi kuat, bapa kita darah tinggi kencing manis lagi kuat. Bukan saja lagi kuat, anak aku pun kuat. Hampa tak percaya, malam ni aku bawa anak aku, dia duduk seorang-seorang, dia nyanyi. Hampa nak dengar tak dia nyanyi apa? Hampa nak dengar, aku nak panggil dia. Amai abang, hampa dengar dia nyanyi. Malam beramal, beramal kerana Allah, beramal kerana Allahu Akbar, beramal kerana Allah, pemuda bertangga gagah, menjadi kuasa rakyat, bersiap menghadap kecabaran, semarakan semangat perjuangan, usaha kita terus terdekat, menegak kema'rufan, menghantam kemungkaran, UMNO haram jatuh. Dia marah agak UMNO, macam tukar pak dia ke Pulau Ketam. Dia hantam UMNO haram jadah tu. Tuan-tuan, 10 tahun akan datang, tuan-tuan akan tengoklah anak aku ini akan bangun sebagai seorang pejuang Islam. Ini baru umur 12 tahun tuan-tuan, aku dah didik dah. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya tengok perkembangan mutakhir ini cukup hebat. Bagaimana orang Cina bagi sokongan kepada kita. Dan orang Cina ini tuan-tuan lebih faham daripada orang Melayu UMNO. Dan kita tengok juga, saya baru ni berada di suatu kawasan iaitu di Terengganu. Terengganu ni kawasan yang kita tak pernah boleh masuk ceramah. Alhamdulillah, saya, Ustaz Asli Bahrin, Ustaz Zulkarnain, kami masuk boleh buat forum. Dan sampai di sana, mereka abang,
Ustaz, 3 orang malam ni pandai betul-betul. Kalau tak pandai, kali ni aja kami panggil. Kami tak panggil dah. Dulu tuan-tuan, jangan pandai. Kalau pandai, kami tak panggil dah. Loh, kena pandai. Kalau tak pandai, tak panggil. Pelik, kita bagi. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni saya tengok walaupun hujan, tuan-tuan boleh main. Kalau ikut tuan-tuan, tak main dah. Saya ni bertolak daripada Batu Berendam pukul 12. Sampai di rumah pukul 8 pagi. Lepas sembahyang subuh dekat Bukit Merah. Kemudian terus pergi ceramah di Sungai Petani. Habis Sungai Petani pukul 12, terus pergi ceramah di Tasik Kelugok. Lepas Tasik Kelugok, dasar terus pergi Sungai Labu. Lepas Sungai Labu, main sini. Hampa tahu dah, pasal aku geram UMNO, aku tidur pun tak cukup. Hampa kalau dengar ceramah aku hampa tidur, hampa haram dadah dia. Saya tidur pun tak main dengan geram dengan UMNO. Lah ni alhamdulillah. Lepas tukar kita Pulau Ketam, hampa pergi dekat Selangor, mana-mana simpang, semua muka saya. Dah muka Ustaz Abdullah Khairi ceramah masjid ni. Ustaz Abdullah Khairi ceramah masjid ni. Dekat Selangor muka aku aja. Mereka kata Allah tukar pergi sana mampu. Pergi sana lagi kuat. Alhamdulillah tuan-tuan, tiap-tiap malam saya ceramah. Pergi masjid ni ceramah. Lepas sampai-sampai di Selangor, Ustaz bantai Ustaz. Kalau tak bantai malam ni ada pagi. Main masjid ni, Ustaz hantar betul-betul Ustaz. Biar bergerak masjid. Kalau tak hantar, kali ini kami panggil. Alhamdulillah tuan-tuan, pergi sana awal-awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMNO haram dadah. Aku kena sebut. Saya kata ya Allah, Selangor tuan-tuan hebatnya. Sebab apa? Orang dah faham bagaimana perjuangan Islam. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, Sungai Aceh, ni dua Sungai Aceh kan? Sungai Aceh kita kalah 250 liar. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dengan pengembangan yang mutakhir ini, Sungai Aceh ni tuan-tuan akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab apa? Hujan-hujan berapa mayu. Dulu tuan-tuan kalau kita ceramah Sungai Aceh ni, cerah-cerah duk ada, tak hujan, tak ada orang. Tambah hujan, aku seorang lah. Lagi tak ada orang, tapi hujan pun boleh main juga. Boleh duk jual kacang, hampa tak jangan ceramah, dibeli kacang pun tak apa. 15% jangan lupa. Tu kira UMNO macam tu lah. 15%, 10%, 12%. Lah mereka duk pening tuan-tuan. Sebab apa mereka duk nampak? Kalau jatuh UMNO tuan-tuan, kebanyakan yang makan persen ni akan hilang semua. Sebab apa? Mereka duk takut dah tuan-tuan. Semua. Bagi tepukan kepada Habib kita. Hampa tengoklah dia baca dengan ayat Quran semua cukup. Aku takut panggil hampa tak boleh baca macam dia. Hebatlah aku, tak tahu lah. Pertama kali aku jumpa. Jumpa lagi. Tengok lebay. Anak soleh. Kalau dia anak soleh, UMNO anak apa weh? Aku tak tahu lah. Anak haram dah dia. Allah tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang Islam bila kita regah dengan Islam, dia cakap Islam. Tuan-tuan tengok MCA duduk dalam UMNO berapa lama? 54 tahun. Ada keluar-keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, dulu zaman Islam, Sayyidina Umar sebelum Islam, dia bagi salam. Sebab apa? Salam ni benda biasa dalam orang Arab. Kan Assalamualaikum biasa bagi mereka. Alhamdulillah kita dapat mentarbiah orang bukan Islam untuk bercakap dengan agama kita. Dan dia pun yakin betul. Tuan-tuan hebat dah yakin tu. Aku yakin dengan Islam ni. Kalau Islam naik, Melayu memerintah, boleh adil. Tengok, dia cakap. Bukan aku cakap. Kalau hampa tak cakap dengan saya Melayu, dia Cina. Tapi dia boleh cakap tentang kehebatan Islam. Hebat dah. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan, lah ni pening dah. Lah yang Melayu tak berhenti cakap agama, Cina cakap agama. Baru ni kami ceramah di Kuala Pilah. Kita pergi Senawang tuan-tuan, ada Dewan Himpunan Melayu India cakap Quran ni, sebut Quran apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebut dengan makhraj kau sedap. Nama apa? Mutaya. Kalau Ahmad Mutaya tak apa, Mutaya. Aku kata ya Allah, dia sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Boleh sebut tu?
Kita kalau Melayu pun tentu lah. Tapi kita boleh sebut. Saya kata, ya Allah, bilalah Tuhan nak buka hidayah keadaan. Sebab tuan-tuan, ni perkembangan yang cukup hebat. Dan kita yakin tuan-tuan, semalam saya ceramah di Batu Berendam, 2,000, 3,000 orang. Anak muda penuh kan. Duduk depan ni. Yang tua-tua hak beruban semua duduk belakang. Ustaz Azli ni, dorkah sikit. Tuan! Mangkit dah. Ustaz kereta belah balik dah. Tuan no, aku tahu. Yang dia muda ni, penuh ni. Ustaz, belah saya. Bantailah sikit Ustaz. Saya kata kalau aku bantai, aku tak balik oh. Dia kata, alah Ustaz, Ustaz bantai. Kami cover Ustaz. Kami cover Ustaz. Saya kata, sama, aku bantai. Kita bersebut sikit-sikit. Saya sebutlah. Tuan-tuan, kita sebagai seorang Islam, kita yakin dengan ayat Allah. Saya baca satu ayat, di antaranya surah Sabah ayat 31. Walau tara iziz zalimun mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Dia kata, dan kamu akan melihat orang zalim. Siapa orang zalim? Orang tafsir kata zalim ini ialah pemimpin yang tidak melaksana apa yang Allah perintah. Nama dia zalim. Bila zalim, mereka akan berdiri di hadapan Allah. Allah akan tanya dia, mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Kenapa kamu zalim? Saya nak tanya, siapakah yang memerintah kerajaan Malaysia sekarang? UMNO zalim tak zalim? Tak zalim apa? Aku ni bukan ahli jawatan kuasa mana-mana parti politik. Aku bukan orang politik, tetapi aku ditugaskan 24 jam. Zalim tak zalim? Dipindahkan daripada anak dan bini, dipisahkan dengan mak dan ayah. Zalim lah tuan-tuan. Bila zalim ini tuan-tuan, esok mereka akan tanya mereka, kenapa kamu zalim? Bila zalim, pemimpin yang akan jawab. Dia jawab apa? Aku zalim kerana ada orang sokong aku. Mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Mereka akan menuduh orang di bawah dia, kami zalim kerana mereka orang sokong kami, mereka bangkah kami. Kami mana tahu. Weh, UMNO akan buat macam tu. Hamba bangkah dah. Kalau bangkah hamba dah, nuduh ada orang tak main nuduh. Dia baru bangkah. Oh ingat. Aku dia dengar. Dia ingat. Depa ni so apa ingat? Pemimpin ni akan tuduh kami zalim kerana hamba sokong kami, angkat kami, maka kami berlaku zalim. Dengan perkataan, bila tuduh rakyat kenapa zalim, rakyat akan jawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka berjawablah akan rakyat kepada orang yang sombong. Dalam tafsir kata, yang sombong ni siapa? Pemimpin. Mereka jawab balik. Bila pemimpin tuduh, yang zalim ni kena hampa sokong kami, pemimpin akan jawab, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu yang suruh kami sokong, kami orang beriman. Mereka jawab balik, ni kami orang beriman, apa suruh sokong? Mana kami tahu? Pemimpin jawab balik, yaqul qala alladhina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadaqnakum 'anil huda ba'da izza'akum bal kuntum mujrimin. Maka berkatalah pemimpin, dia jawab balik kepada rakyat yang dipimpin, apakah kami yang menghalang kamu daripada petunjuk? Apakah tak ada masa hidup dunia orang datang cerita supaya jangan sokong kami? Ba'da izza'akum bal kuntum mujrimin. Sebenarnya telah datang petunjuk kepada kamu. Sebenarnya kamulah orang berdosa. Tuan-tuan, pemimpin akan lepas tangan. Dia akan tuduh, mana kami tahu masa hidup ada orang cerita ceramah tepi rumah hamba. Ada, nama dia Ustaz Abdullah Khairi. Dia gerakah gila babi, nak dengar pun suka. Suara dia kuat kan? Dia cerita, jangan sokong kami. Hamba dengar tak? Telah datang hidayah kepada kamu, tapi sebenarnya kamulah orang berdosa. Bila dah tuduh balik kepada rakyat, rakyat jawab balik, wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka berkatalah rakyat kepada pemimpin, bila mereka kata sebenarnya telah ada orang bagi petunjuk kat kamu, ada ceramah dekat Tanjung Berembang, Tanjung Berembang, ada bagi kuliah, ada ceramah, ada bagi ceramah masjid khutbah. Tapi kamu tak mau dengar. Rakyat jawab balik, macam mana nak dengar? Bal makru laili wan nahari. Hampa tipu kami siang malam. Oi, baca tafsir, bal makru laili wan nahari.
Maka tu apa tipu? Hampa tipu kami siang malam, hampa suruh kami sokong. Macam mana kamu buat? Kami sokong lah. Tuan-tuan, mereka tipu kita dah weh. Awak tak tipu siang malam. TV3, Berita Harian, Putusan Meloya, semua tipu. Di Selangor, tuan-tuan tahu tak tidak? Tak ada ayat. Tak ada ayat. Ayat tak ada. Weh, aku duduk Selangor 7 bulan dah weh. Ayat tak kena bayar, free. Free. Dia kata tak ada ayat. Kalau tak ada ayat, aku main lah tak mandi weh. Tapi mandi weh. Alhamdulillah, duduk 7 bulan tak kena bayar ayat. Sebab apa? Tak cukup 20 padu ayat. Free. Hampa tak mau ke? Saya tanya orang Selangor, hampa nak bayar ke tak mau bayar? Dia kata, tak mau ke? Adakah kita? Tak sure Ustaz. Awak, lo ni tak kena bayar ayat. Lo bodohnya. Seronok pula bayar ayat. Ni kita bagi 20 padu apa nama ayat, tak perlu dibayar. Tu dah tengok punya hebatnya pemimpin Pakatan Rakyat di Selangor. Dia buat, habislah di Selangor, di Ampang tak ada ayat. Bukan tak ada ayat, Syabas dah berkompromi dengan UMNO untuk tutup baik dan rosakkan satu loji Syabas di Ampang. Punya kurang ajarnya tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, perancangan mereka. Sebab itulah Mutayah ni dia sebut apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, tetapi perancangan Allah lebih hebat. Mereka rancang tuan-tuan Selangor macam-macam. Mereka serang bertubi-tubi. Tapi Tan Sri Khalid, relax ya. Serang lah macam mana pun. Dia duduk relax tu. Ambil ayam di mana tu kan. Dia relax lah. Alhamdulillah. Di Selangor, mereka serang. Di antaranya apa tuan-tuan? Bukan saja ayah. Ibu-ibu tunggal. Pakat pisaman. Saman tuan-tuan. Tan Sri, orang tanya dah, Tan Sri, macam mana ibu tunggal saman? Biar mereka saman. Kalaulah mereka menang, kita bagi duit. Bukan kita tak ada duit. Selangor tuan-tuan, pendapatan mereka berbilion ringgit. Ni sekolah-sekolah ni, wakil rakyat pi esko. Kami nak bagi bantuan kepada pengetua. Pengetua tak boleh terima. Sebab apa? Kalau terima, pengetua kena tukar 24 jam macam aku pulau sotong. Aku pulau ketam, dia pulau sotong. Dah. Takut semua. Sedangkan kerajaan negeri nak bagi, mereka takut. Mai baru ni tuan-tuan, bagi tu apa? Break. Mai ni, mai rasmi. Penyelaras Dun Kota Raja. Kau saya sekolah SMK Jalan Kebun. Mai cakap, tuan-tuan, kita bagi prim ini kepada tuan-tuan. Bersyukurlah kerana duit ini daripada kerajaan persekutuan. Bangun balik. Aku duduk belakang. Alhamdulillah, balut. Aku cikgu, tak boleh balut. Duduk belakang. Balut. Dia bangun. Ni saya nak tanya yang berhormat. Tapi bukan berhormat, dia kata, wahai yang berhormat, dia kata, tuan kata duit ini, duit tuan, duit kerajaan persekutuan, duit kerajaan ni bukan duit UMNO. Dia kata, pucat muka dia tu. Kalau tak duit UMNO, dia tak duit apa? Duit ini, duit rakyat. Dia kata, duit aku, duit hang tu semua ni. Jangan duk kata duit UMNO. Nak bagi. Serati faham belagak dia apa? Buka pucat belah balik dengan luar. Oh, dalam aku duduk belakang. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok di Selangor kembangan cukup hebat. Dia hampa ambil lagi beri pun. Ada rasmi dia. Hampa tunduk apa? Dapat bersantai. Terima kasih awak bi. Bodoh piang. Yang terdarah kita tuan-tuan berjuta ringgit dah. Kalau ikut tuan-tuan, orang yang hebat dia guna otak. Sepatutnya Malaysia ini kita bagi percuma untuk belajar daripada sekolah rendah sampai universiti. Sebab mereka ini aset negara. Aset negara tuan-tuan. Tiba-tiba keluar universiti, mereka ini penghutang tegak. Weh, tak guna otak kau weh. Kalau kerajaan PR memerintah, kita akan bagi percuma pendidikan daripada sekolah rendah sampai universiti. Apa tak mau ya? Ni balik-balik. Ayah, tak syok ayah. Zaman ayah mengaji kena bayar. Saya mengaji tak kena. Tak syok lah ayah. Bodoh piang betul lah weh. Orang nak bagi free weh. Wahai anak muda, bangun! Jatuhkan UMNO. InsyaAllah pendidikan percuma kita akan bagi tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan. Bila ini berlaku tuan-tuan, tuan-tuan tengok di Argentina, pendapatan negara mereka 200 bilion. Pendapatan Turki 180 bilion. Pendapatan Malaysia tuan-tuan tahu berapa tahunan? Hampir dekat 500 bilion.
Argentina pendidikan percuma untuk rakyatnya. Percuma. Sedangkan pendapatan 200 bilion. Tengok di Turki 180 bilion pendidikan percuma. Tapi mereka tak ada minyak, tuan-tuan. Tak ada sumber apa. Kita getah ada, biji timah ada, petroleum ada, semua ada. Kita pendapatan berbilion ringgit. Takkan tak boleh bagi percuma? Kita duk bagi percuma dekat penagih dadah. Penagih dadah tu punya kurang ajar, masuk keluar pula. Ustaz, masuk lagi bagus. Dia kata duk dalam makan free. Orang ajar tu. Dia tak tahu dia duk kedarah duit kita. Yang kita mengaji ni sampai habis ijazah keluar. Tuan, dah habis ke? Kena bayar sebulan 200. Dah kita kerja pun tak lagi. Dah lah kita estate negara. Kena bayar pula. Sedangkan dia penagih dadah, memang nak hancurkan negara. Tiba-tiba keluar, Ustaz, masuk lagi syok. Dalam tu boleh makan free. Korang ajar dia ni. Lepas tu yang ni buh menapang, tembak mampu bawah. Nu yang masuk penjara 20 tahun, free semua. Sedangkan ini musuh negara. Boleh tanggung. Kita estate negara. Wahai anak muda, kena bayar. Kau tak boleh fikir kau weh. Aku otak-otak, aku bodoh apa boleh fikir. Bodoh pun PhD lah. Sebab tu saya nak bagi tahu, anak muda sekarang cukup hebat. Mereka bangun bersama kita. Dan saya, tuan-tuan, masih lagi penjawat awam. Aku tak takut dia. Tiap-tiap malam aku turun berceramah untuk hantam UMNO. Yang duduk Tanjung Berembang ni, Ustaz takut Ustaz, awak nak main malam ni, takut kena tukar. Pakcik kerja apa? Buat menang. Buat menang takut. Buat menang dekat Sabah. Tukar. La ilaha illallah. Oi, aku kerja cikgu. Tukar Pulau Ketam. Hamba pernah pergi Pulau Ketam dah. Hamba pergi naik buat sejam. Dia baru tahu Ustaz kuat sangat. Nanti kami tukar dalam laut. Dalam laut aku ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laut aku ceramah juga. Allah, tuan-tuan, ini nak bagi tahu tuan-tuan. Sekarang ini mereka tipu kita siang malam. Tipu ayat, tipu pendidikan. Kalau bagi percuma, bankrupt. Bukan bankrupt. Sebenarnya bankrupt ialah kroni-kroni UMNO ini yang duk makan duit kita berbilion ringgit. Tuan-tuan tahu atau tidak? Yang sikit makan sikit. Ni sekolah-sekolah, jabatan kemajuan masyarakat ni makan semua. Penyelia ni Allah, tuan-tuan tahu tak? Siapa duduk jabatan kerajaan, immigration ni, kalau ada polis kedarah amat. Ada polis tak? Ada. Aku ceramah baru ni tuan-tuan di Masjid Batu. 2,000 orang, anak muda penuh. Hantam berapi. Keluar polis tahan. Asal kena dah. Bini dia sebelah. Yang kalau abang masuk lokap, yang jaga diri ya. Pesan dah bini. Bini kata apa? Tengok bini kuat. Tak apa abang, saya jaga anak-anak. Tengok bini aku. Kalau tak solehah dia kata apa? Mampu abang. Abang masuklah seorang-seorang. Abang duduk dalam nama, cek nikah seorang lagi. Badan. Tapi dia kata apa? Abang masuk, cek jaga anak. Polis tahan sampai-sampai. Haji, bagi lesen, bagi. Haji, kita tahan Haji bawah satu akta ni. Saya kata pasal apa? Pasal cermin Haji warna hitam. Loh, aku ingat nak tahan pasal salah cakap politik. Rupanya dia tahan pasal cermin warna hitam. Saya kata kalau nak tahan ni, cik, tak usah dah tahan aja, cik belah. Aku nak pergi ceramah depan. Ni siapa ni? Ni Ustaz Abdullah Khairi. Tak apa, ni tak jalan. Takut pedekah ni tuan. Tuan-tuan, nak kedarah semua. Ni yang kecil kedarah, yang besar, nuhal besar lagi dah. Kalau lah mereka ni tuan-tuan, kita dapat bendung, mereka kalah dalam biar raya ni, kita akan jalankan politik yang tak ada rasuah. Kita dapat save duit negara berbilion ringgit tuan-tuan. Kita dapat save tuan-tuan. Kita minyak ada, getah ada, petroleum ada, sawit ada, biji ada. Ni keluar pula di Kedah, biji besi. Ya tuan-tuan tengok, mai keluar lagi. Kita kaya tuan-tuan, tapi UMNO duk kedarah kita punya banyak. Bagi 100, bodohnya. Ni tuan-tuan kalau bagi 500 tuan-tuan, dia bukan muat. Dia otak duit tuan-tuan. Dia apa dia bengong dapat 100, 500, dia kedarah kita berbilion ringgit. Sebab tu wahai orang Tanjung Berembang, buka otak oi. Orang dah lama dah, kan? Dah lama dulu, kini selamanya tu buanglah. Kita bangun insya-Allah dengan Malaysia baru. Malaysia yang pemimpin ni kita harap yang tak ada rasuah. Kita dapat untuk estate negara. Kita duk fikir tuan-tuan, kami duduk ni di kalangan orang PhD semua.
pakar-pakar ekonomi, mereka kata kalau kita dapat save untuk negara ni, pendapatan kita mungkin 2 trilion ringgit. Trilion oi, bukan bilion, trilion. Tapi kita tirih merata, tirih belah ni, tirih belah ni, tirih makan keliling tuan-tuan. Sebab tu UMNO ni duk takut ni. Kalau kaya aja tuan-tuan, tuan-tuan bertengoklah markas mereka lah ni Pulau Pinang, mereka duk guna apa? Dewan kita kan, dewan. Kami bangun ni di Lubuk Ayam, mereka bubuh tu dewan orang ramai, main bubuh UMNO. Pak menakan saya, dia ni tak kerja apa, dia kira hampa-hampa aku pergi tumbuk lah. Bangah, awak ha? Bangah pergi tengok tu, dewan tu hak kerajaan negeri UMNO guna untuk parti. Dia pergi, ni hampa ni siapa ada pagi kebenaran? Wah, ditakut habis. Tak ada ha? Kami saja nak guna. Ni, yang ni kerajaan negeri punya, dewan JKK. Kami pun dah, hampa pun dah, hampa angkat semua keluar. Maka angkatlah semua keluar, bodoh yang takut rupanya tuan-tuan. Angkat balik semua. Lepas lari tuan-tuan, nak buat markas pun tak ada. Nah, dapat dewan-dewan semua ni, dewan JKK bawah kerajaan negeri. Jadi kita tak guna. Sebab apa? Kerajaan negeri, walaupun kita perintah kerajaan negeri ni, bukan hak parti. Ini kerajaan negeri punya. Kita tak boleh guna. Tak boleh guna, kerajaan tak boleh guna, UMNO tak boleh guna. Lubuk Mayang tuan-tuan, tak adanya tempat untuk buka bilik gerakan UMNO. Walaupun dia bagus tuan-tuan, tapi kita boleh buang lah. Dia takut lah kan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan tengok, saya dah tengok Mike Koli ni. Markas UMNO tak overnight lagi tu. Oh, bulan mengamau. Ini bukan Tanjung berapa, ni Tanjung Bulan. Oh, hebat dia tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang muda-muda mereka begitu tegas dan bersama dengan kita. Cuma kita sekarang ni nak cari ni yang peti undi, yang nombor yang tua-tua ni. Pakcik bukan tua, muda lagi pakcik, 24 muda. Ni hak yang ni mereka duk tegar lagi. Dan kita yakin tuan-tuan, ni di Sungai Aceh ni pertambahan saja lebih kurang dekat 10,000 pertambahan undi. Tapi kita yakin pertambahan itu ialah datang daripada orang Cina. Dan kalau lah mengikut macam Abel ni, kalau sokong kita, insyaAllah tuan-tuan, Sungai Aceh ni akan jatuh dalam PRU 13. Dan kita yakin tuan-tuan, dengan sebenar yakin, bukan saja Sungai Aceh, kita akan letakkan di antaranya orang-orang hebat di dalam pihak raya akan datang. Dan banyak ulama-ulama nak bersama kita. Bukan saja ulama, engineer-engineer dan mutakhir ni tuan-tuan, banyak di kalangan bekas-bekas pengarah. Bekas pengarah baru ni di Senawang 3 bekas jeneral masuk keadilan. Malam kemarin, malam paling dulu di Kuala Terengganu, timbalan pengarah pertanian masuk PAH. Dan mereka ini kita akan letak sebagai calon pihak raya 13. Dan kita yakin tuan-tuan, orang yang duduk ini orang yang hebat. Dan kalau kita bagi sokongan kepada mereka, insya-Allah tuan-tuan, kita dapat mentakbir Putrajaya dan seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan tak ada rasuah, tak ada kronisme dan tak ada nafsi nepotisme. Dan saya nak bagi tahu di Sabah tuan-tuan, di Sabah bila 2 orang ni masuk, tuan-tuan tahu bila masuk mereka ini, Sabah sekarang cukup tergugat dengan UMNO. UMNO cukup susah hati. Muhyiddin pi, lepas Muhyiddin Najib pi, lepas Najib pi Muhyiddin pi, lepas Muhyiddin Hashimuddin pi. Tak tahulah siapa nak pi pula ni. Tuan-tuan, kebanyakan yang geng yang kita bagi, yang mereka bagi kad mengenala tu, geng-geng ni Bangladesh, geng-geng Pakistan, geng ni lah ni sokong Perikatan Rakyat. Mereka pemening tuan-tuan. Bibi, macam mana? Tak ada, itu Pakatan Rakyat juga itu bagus. Lah, rengong lah. Mereka pemening lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bagaimana pengembangan mutakhir. Kalau tuan-tuan nampak, UMNO ni dia jual negara kita begitu mudah. 1.3 juta rakyat Manila, Filipina, mai daripada Bangladesh, Pakistan, bagi kerakyatan di Sabah. Tuan-tuan tengok, siapa yang jual negara? Ini UMNO semata-mata nak menang pihak raya, jual negara. Tuan-tuan sanggup ke bagi IC untuk bangkah mereka habis negara kita? 1.3 juta tuan-tuan. Rakyat Sabah ialah orang bukan rakyat Sabah. Tengoklah, di Selangor pertambahan undi cukup hebat. Di antaranya di Kuala Selangor, Dr. Zulkifli tuan-tuan, dia kalah, dia menang 886 lah. Pertambahan undi di Parlimen Kuala Selangor hampir 30,000. Ya tuan-tuan, kita nak buat macam mana oi?
30,000. Saya jumpa Dr. Zul. Macam mana doktor? Tak tahulah, kita serang, kita masuk semua, dia kata. Tapi kita tengok kembangan orang Cina belah kita. Tetapi ni kita takut ni, yang pertambahan ini, kalaulah ada penghuni hantu. Hantu ni banyak tuan-tuan, susah untuk kita nak serang. Sebab tu mereka ada kalaulah kalah, kata rakyat, jangan buat demonstrasi. Sebenarnya kita kalah dah biasa dah tuan-tuan, 54 tahun dah. Kalah biasa tidak? Tengok-tengok kalah. Tengok-tengok kalah. Ingat tak pengumuman pilihan raya? Pukul 9 BN menang. Pukul 9.30 BN menang. Kita relax tak? Mua menang. Pukul 12 PAS menang. Pukul 3 baru tahu lepas Kedah menang, Pulau Pinang menang, Perak menang, Selangor menang, Kelantan menang. Negeri Sembilan dekat naik Datuk. Tuan-tuan, itu taktik dia pak. Dan tuan-tuan, mereka tak boleh tipu dah. Tak boleh tipu sebab lah ni kita pakai telefon. Pukul 8.30 ya tuan-tuan. Kalaulah Sungai Aceh menang, insya-Allah tuan-tuan, satu Malaysia akan jatuh kepada Pakatan Rakyat. Sebab Sungai Aceh ini penanda arasnya. Penanda aras. Sebab tu saya nak anak muda ni tuan-tuan, bangun, kita buat kerja sungguh-sungguh. Sebab aku berani aku kalau nak ikut tuan-tuan kerja kerajaan. Tapi aku tak takut dah. Tiap-tiap malam aku bangun untuk ceramah. Suara pun tak keluar. Tak apa, suara tak keluar. Baru diceramah tuan-tuan, angin penuh. Belakang ada ramai. Suara keluar, angin pun keluar tuan-tuan. Dia berkata, Ustaz, agak kentut pelan-pelan. Nampak macam mana? Angin masuk, dah keluar. Mereka bukan tahu kita suara dah. Tapi saya nak abang, angin keluar ke suara keluar ke tak keluar. Tapi UMNO kita kena bagi jatuh. Dan insya-Allah tuan-tuan, Sungai Aceh kita boleh tawan insya-Allah. Ni Nibong Tebal ni. Bukan saja Nibong Tebal Parlimen. Kita yakin Sungai Dua kita kalah 350 ya. 350 ya. Tuan-tuan, Nibong apa nama Sungai Dua kita boleh tawan. Pematang Berangan kalah 1,200. Teluk Ayak Tawak kita kalah 800 ya. Teluk Ayak Tawak tuan-tuan, kita kalah kerana pengundi daripada RAF apa? Yang apa nama askaru yang tentera tuan-tuan nak tahu, datang jumpa saya, Ustaz, kami pun tak tahu nak buat apa. Rupanya tuan-tuan, mereka tipu tak tipu, mereka bagi satu kad pengenalan. Kad pengenalan ni semua alamat di Kementerian Pertahanan. Dulu di tempat yang sama. Lah ni bila undi semua di Kementerian Pertahanan, punya nak tipu. Bila pergi di sana tuan-tuan, bayang tentera dia kata 200,000 yang akan pecah. Ni strategi UMNO ni. Mereka ingat dia tak tahu, dia akan pecah hantar mana kawasan yang mereka target dia kalah. Ni contoh. Sebab tu kita yakin tuan-tuan, gerakan bilik gerakan bangun kita kena meriahkan. Bukan saja mengeriah. Saya nak polling agent, counting agent kita kena gerakkan. Untuk kita bangun, kita nak cek balik mana penghuni hantu yang duduk satu rumah sampai ada 12 orang pun ada. Di Selangor ada 5 tingkat. Ada satu alamat tuan-tuan, tingkat 6, 5 tingkat, ada tingkat 6 pula dah. Tingkat 6 tu tingkat pun tak ada. Pipi tengok, loh, tingkat 6 tak ada, tapi ada 100 penghuni. Tuan-tuan bayang hantu mana kan? Sebab tu kalau kita tak tahu tuan-tuan, masa pilihan raya nanti, tuan-tuan cek betul-betul. Tengok muka ni siapa? Takkan tuan-tuan tak kenal? Tanjung Berembang dia. Tengok muka ni, tengok Mamat. Siapa nama? Ahmad bin Ali. Ahmad Ali ya? Saya Ahmad Ali juga. Berapa lama duduk sini? Sudah lama duduk sini. Tu bukan Ahmad Ali tu. Yang ni mesti Bangladesh punya mai ni. Tuan-tuan tahan. Dan tengok betul-betul tuan-tuan. Dan mereka cukup gusar. Kalaulah Selangor boleh buat pilihan raya lebih awal daripada pilihan raya sebenar, kita akan turun di Selangor. Kita akan gempur satu-satu. Mereka tak boleh tipu. Itulah apa nama Datuk Khalid ni hebat. Dia kata lepas Cap Gomez, aku akan bubar parlimen. Apa nama Dun. Bila bubar Dun tuan-tuan, semua kita tumpu. Bila tumpu, dia nak tipu tak boleh. Kita tengok mana hantu. Kita kawal tuan-tuan. Tuan-tuan kan boleh baca ayat kursi. Muih bilang habis apa boleh baca habis apa boleh baca ayat kursi. Takkan apa tak boleh. Jampi bila hantu ni kita kawal dengan ayat kursi, insya-Allah tuan-tuan, kalau Selangor ni buat pilihan raya awal, mereka akan kalah di Selangor. Dan kalaulah pilihan raya ini mereka tak mampu nak bubar sampai bulan Jun, dia boleh sampai bulan Jun, mereka akan kawal Sultan. Sultan mesti tak boleh bubarkan Dun Selangor. Sebab apa? Mereka kontrol habis tuan-tuan. Sultan belah mereka. Sultan. Tapi Sultan belah mereka. Pertua Agong belah kita.
Petua Agung belah kita, timbalan Petua Agung belah kita. Tuan-tuan dan habak dah, insya-Allah kalau pihak raya ni PR menang, kita jamin dah tuan-tuan, Petua Agung belah kita, timbalan belah kita, timbalan Kelantan. Allah tuan-tuan, sebab tu saya nak tuan-tuan Abil yakin dengan kita. Tuan-tuan nak bersama dengan siapa? Marilah tuan-tuan kita bersama dengan Ning Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Abil sanggup, dia kata aku anak soleh bersama dengan Tok Guru, orang yang alim. Takkan hampa tak mahu? Hampa nak bangun dengan siapa esok? Hampa nak bangun dengan Tok Guru ke? Dengan seorang lagi tu? Hampa bangun-bangun, hampa terkejut. Sebelah tu ada seorang perempuan, rambut sempoi anak. Hampa bangun duduk sebelah dia. Ataupun hampa nak bangun dengan Ning Aziz, tuan-tuan, Ning Abdul Aziz. Saya pergi ziarah rumahnya masa Pihak Raya Galas. Saya pergi tuan-tuan, duduk sebelah, tuan-tuan tengok punya tawaduknya Tok Guru. Saya tanya dia, Tok Guru, lepas semayang boleh tanya sikit tak? Dia kata sekejap. Dia semayang 2 rakaat. Habis semayang dia duduk. Saya tanya, Tok Guru, boleh tanya tak? Sekejap. Semayang lagi 2 rakaat. Dia tengok, takkan dia semayang, aku tak semayang. Kita pun semayang lah. Habis semayang, Tok Guru, boleh tanya sikit tak? Sila. Ni Tok Guru nak tanya, Pihak Raya Galas boleh menang tak? Tuan-tuan tengok Tok Guru dia jawab apa? Kita buat kerja aja, menang kalah kerja Allah. Aku duduk keluar ayam mata. Kalau saya dia tanya macam mana? Tak, agak-agak boleh menang lah Galas. Oh, kerja lama dah, insya-Allah. Kalau tak, tak tahu kalah semua. Tapi Tok Guru dia jawab apa? Kita buat kerja, menang kalah kerja Allah, tuan-tuan. Walaupun kalah tuan-tuan, tapi ada hikmahnya. Saya pernah naik dengan dia pergi Gerik, dia duduk belakang. Tok Guru ni naik kereta. Allahu Akbar. Semayang dalam kereta. Apa pernah tengok tak Najib semayang dalam kereta? Jadi imam pun tak pernah. Apa nak dengan dia kata apa? Tanjung Rembang. Tok Guru naik kereta. Allah semayang. Saya pernah bawa seorang syekh daripada Syria. Syekh daripada Syria duduk sebelah saya. Naik tu balik daripada Gerik. Masa tu kan kawasan nama hutan tu. Dia kata, "Salaita, dah semayang?" "La." "Ana imam wa anta makmum." Saya ni driver, dia suruh jadi makmum. Macam mana aku ni? Wudu ada lah. Dia tolak kereta. Kan Camry boleh tolak depan. Dia tolak, dia jadi imam depan. Kita bawa kereta, jadi makmum. Dia pun Allahu Akbar. Dia tu, "La." Imam, aku pun bawa kereta. Allahu Akbar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Lepas tu walaupun amin. Dia baca Fatihah. Dia baca surah punya sedapnya. Lepas tu dia rokok. Dia rokok kono. Kita pun hampa tengok rokok kono lagi sedap tu. Tuan-tuan tengok orang soleh naik kereta semayang je. Hampa pernah tak naik dengan UMNO semayang? Cik semayang mana? Ada. Kalau boleh masjid kunci. Baru ni saya baca khutbah di masjid Batu 12, kawasan Abdul Rahman Palin. Dia kata masjid ni ustaz kuat gila babi ustaz. Ustaz boleh baca khutbah, alhamdulillah. Dia pun jemput saya, dia pun tak kenal. Setengah jam nak sampai, orang telefon. "Ustaz, ni Abdullah Khairi kah?" "Ya." "Ustaz baca khutbah, ustaz hantam kami, ustaz jaga." Tengok-tengok private number. Saya kata, "Ni kalau berani bagi tahu nama." "Tak payah tahu nama, ustaz jaga dia lah." Dia ingat saya takut, saya pergi dalam hati, mati sekali je dah. Sampai ni saya diberi tazkirah 12.45 duduk. Dia duduk depan tu, saya tak kenal, duduk depan. Pegang apa nama handset. Oh, tekan tu, muka macam jebon. Dia ingat aku takut tu. Dia ambil gambar, saya bagi. Tuan-tuan, 22 tahun dah saya ceramah. Satu-satu, pam. Cerita tentang Abu Talib yang Abi sebut. Abu Talib ni tuan-tuan ketika nak mati Nabi. "Wahai Abu Talib, sebut la ilaha illallah, aku jadi saksi." Abu Lahab kata, "Kamu nak ikut ajaran Nabi Muhammad yang tinggalkan ajaran nenek moyang." Akhirnya dia mati dengan ajaran nenek moyang. Nabi angkat tangan, "Ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib." Turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Kemudian oleh kerana Nabi menangis, Abu Talib selalu tolong dia. Allah hantar Jibril. Muhammad, Allah akan bantu akan Abu Talib. Allah masuk dalam api neraka Jahannam. Allah akan seksa dia sebesar ibu jari ini.
api neraka Jahannam diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Wahai Muhammad, nescaya menggelegaklah akan otaknya. Bila saya sebut besok, yang ambil gambar muka macam jebuan. Last kali slow. Lepas tu ambil handset buh dalam. Lepas tu lap ayat mata. Ya, aku tak nak teriak dah. Bila dia teriak, saya hentam pam pam pam. Gua teriak. Dia kata lah yang ni kan. Habis-habis naik baca khutbah. Saya naik baca khutbah. Tuan-tuan tahu dah baca khutbah. Pam 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 pam. Teriak satu masjid. Bangladesh tak faham pun teriak kau. Semua teriak. Bila habis teriak, bagi salam, kemudian doa, bangun-bangun. Mangkuk Ayun ni, dia bangun-bangun salam saya. Ustaz, minta maaf Ustaz. Yang ugut Ustaz tu saya. Lah, biar dengan aku. Saya kata tak apa, saya tak kisah, ugut tak ugut pun. Tuan-tuan, saya bukan kerja nak hantam orang. Hidayah milik Allah. Ustaz minta maaf Ustaz. Saya rupanya dia faham. Dia ni lah, bila Ustaz main, dia kunci masjid. Tapi dengar khutbah tuan-tuan, main minta maaf. Saya kata tak apalah, hidayah milik Allah. Kemudian saya pun naik kereta. Naik kereta, tiba-tiba ada seorang Bangladesh, apa Indonesia, main tu. Main, meluru. Dalam hati, mampus aku. Puasa kena tumbuk pula dah. Dia main. Pegang tangan ni, cium tangan. Cium. Ustaz. Bapa Ustaz, saya banyak dosa lah Bapa Ustaz. Bapa Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata, Cik, masuk dalam masjid, banyak dosa, minta dekat Allah. Allah ampun dosa kamu. Tuan-tuan, Indonesia dengar khutbah, boleh dapat hidayah. Oi, orang Tanjung Berembang, aku ceramah dah weh, aku pun tak larat dah ni. Kan? Hampa dapat hidayah dah lagi oi. Kita dah tunjuk dah. Apa dengan UMNO ni, buanglah, sudahlah. Dulu kini selamanya ni ceramah dah weh. Kita ubah sungguh-sungguh. Bukan ubah semata-mata hati kita, tapi kita ubah dengan tunjukkan dengan tangan kita ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, Tumbangan Mutakhir ni yang terdekat kan? Di Pedu, orang Kedah, mereka seorang macam-macam ni, seorang macam-macam Ustaz Zidan. Tapi di Pedu tuan-tuan, 2-3 hari lepas kita telah dapat kumpulkan 10,000 pemuda-pemuda untuk gempur Kedah, mempertahankan Kedah. Tuan-tuan, di Poso Seribu, apabila anak-anak muda berkumpul di Poso Seribu untuk gerakkan parti kita, untuk kawal semua bilik-bilik gerakan. Sebab mereka akan kacau kita tuan-tuan. Ni, Tanjung Permang ni, kawasan mereka ni. Tapi Alhamdulillah kita boleh pecah buat ceramah. Dan ceramah tu, orang yang ceramah tu aku. Mereka tak boleh buat apa? Mereka nak report, mereka nak buatlah tindakan. Dan saya dapat surat baru ni, nak ambil tata tertib. Ambillah tata tertib apa pun. 1 hari bulan Mac, aku dah berhenti daripada seorang guru. Sepenuh masa dalam parti Islam, apa panggil aku ceramah ni apa? Selagi suara keluar, kalau tak keluar suara, aku buat bahasa isyarat. Buat dia tu, maksud dia jangan pangkah UMNO. Sebab suara tak keluar dah tuan-tuan. Sebab apa? Semangat ni ada dah. Dan saya nak beritahu tuan-tuan dah, saya pun tak lama dan ambil masa dalam 5 minit lagi lah. 5 minit lagi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ayat yang tadi akhirnya wa asarun nadamata lamma raul azab. Dua-dua ni tuan-tuan bertelingkah, rakyat pemimpin. Akhirnya dua-dua ini menundukkan kepala. Dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang UMNO, wahai orang yang duduk atas pagar, marilah bersama dengan perjuangan Islam. Jangan duduk dengan mereka ni, duduk tipu kita siang malam. Tipu dengan duit, tipu dengan harta benda, tipu dengan TV, tipu dengan suara abang dan sebagainya. Dan anak muda sekarang tak boleh ditipu. Kita ada alternatif apa? Kita buka saja keluar daripada internet, Facebook. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok dalam Facebook ni, mereka masuk dalam harakah, tembak aja seorang. Tuan-tuan, UMNO tembak seorang. Nah, Pakatan Rakyat tembak 5 orang. Mereka tak boleh jawab sebab orang UMNO tak ada. Mereka duk percaya hanyalah TV3 dengan TV2, TV1 ya. Kita nak tengok Abdul Latif. Keluar ada, bam, jawab balik. Alhamdulillah. Sebab tu saya nak bagi tahu anak muda ni. Hampa tengok Facebook, gunakan internet, gunakan apa yang ada ni. Jawab balik. Dan mereka sekarang cukup tergusar dengan apa? Dengan pengaruh internet dan juga handset ni. Dan saya tengok baru-baru ni di Selangor, anak-anak muda ni, mereka buat macam mana? WhatsApp.
WhatsApp apa cara WhatsApp? Tuan-tuan WhatsApp tu nak tambah. Dia apa nama WhatsApp, dia ingat BBQ bah WhatsApp kan. Ni WhatsApp ni tuan-tuan cukup mudah. Kita kata nak boleh jawab dia. Weh, UMNO ada 300 orang. Ni depa abang baru ni himpunan tuan-tuan di Kuantan. Depa sekat satu masjid Azhar Idrus P dengan Haslin Bahrain. Alhamdulillah buat di stadium 100,000 umat Islam. 100,000 di Pahang. Terkejut dia kok. 100,000 ni pun lebih kurang dalam 200. Tu pun UMNO dah kejut dah. No, belakang. Kejut dah tunggu 200. Tanjung Berembang ni kalau main 200 tu kira hebat dah kan tuan. Dulu nak pertama 6 orang, 7 orang tu pun duduk pisang lah. Takut. Tapi alhamdulillah makcik-makcik boleh main. No, makcik. Kalau polis main macam mana? Saya tak apa pakai seluar. Ni semua pakai kain ni mampet. Bosan, saya pakai seluar boleh cabut lari. Anak muda tengok. Anak muda baru ni di Selangor. Dalam masjid semua nak buat sorban ni. 50,000 orang. Di luar masjid 150,000. Semua pakai jin, ikat rambut macam abang lah. Yang pakai ni. Macam ni lah. Azhar Idrus ni geng. Tuan-tuan, di apa luar semua 150,000 orang. Ni. Kami apa nama tu pakai baju ni, pakai rambut sepoi nak. Tuan-tuan semua seluar jin. Hari tu tuan-tuan jin tak ada seluar. Semua dia pakai habis. Itulah nampak tuan-tuan hebatnya sambutan sekarang ni. Dan insyaAllah tuan-tuan dengan datangnya tuan-tuan pada malam ni, saya pun dah semangat dah. Sebenarnya tak larat, saya tengah dah tidur sikit aja. Tak tidur langsung. Dan seorang pun tak keluar dah. Tapi dengan semangat dan dengan sokongan tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, kita bagi menang di UPU ni. Tanjung Perembangan. UPU ni. Dulu kita kalah. UPU ni kita kalah tuan-tuan. Kita kalah. Tapi insyaAllah dengan pengembangan mutakhir ini, InsyaAllah saya doa kepada Allah dengan semangat tuan-tuan, dengan semangat saya. Tuan-tuan tengok ni semangat dia. Saya kena 3 penyakit tuan-tuan. Pertama batu karang. Kemarin cek darah tinggi 180. Kena kencing manis. Apa? Kencing manis darah tinggi. Yang penting UMNO jatuh sudah. Kita bagi kencing manis darah tinggi tak dia pula bagi dia beri. InsyaAllah tuan-tuan sekian. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf tak larat sangat-sangat dah. Yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.